feedback kalau dengar tak? Dah. Okay. Facebook. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Uti Aisyah Razali di page Uti Aisyah Razali. Jadi saya dapatkan feedback admin, dengar ke tak? Sekejap kita tunggu admin feedback. Boleh dengar ke? Tak boleh dengar. Okay, so hari ni saya berada di Gym Academy. Belakang ni ada display rack. Itu adalah kereta-kereta yang diperbuat oleh Tok Babah. Bawah tu kita ada beberapa bahan. Kita ada sepit. Boleh dengar ke? Sepit dengar clear Ada sepit, kita ada bag, kita ada toothpick untuk urutan dalam mulut untuk kanak-kanak. Okay, tapi hari ni saya tak nak cerita pasal benda-benda ni. Tu sekadar untuk make sure anyway dengar suara saya je. Okay, so hari ni saya nak cerita pasal kita nak mulakan satu siri baru menjelang saya pun tengah sibuk-sibuk dengan penyediaan untuk bengkel Sensco, Sensory Based Social and Communication Program, di mana saya akan berduet dengan speech therapist Puan Muizzah daripada JB. So insyaAllah kami akan kongsikan tentang bagaimana kita nak memberikan stimulasi tentang sosial dan komunikasi kepada anak-anak. Macam mana kita nak berinteraksi dengan anak. So kita akan mulakan satu siri perkongsian video yang saya panggil siri interaksi dengan anak. Mula nak letak nama siri bercakap dengan anak, macam jadi macam tak kena pula kan. So kita tukar kepada siri interaksi dengan anak. So dalam siri yang pertama ni kita akan buat video pendek je. Saya live ni, so nanti saya akan tinggalkan video ni di sini untuk anda untuk anda tengok berulang kali. So kita akan ceritakan tentang 4 jenis parenting yang biasa kita jumpa parents gunakan. Kita ada banyak jenis parents, bergantung kepada personality ibu bapa tersebut, bergantung kepada macam mana ibu bapa tu sendiri dibesarkan oleh ibu bapa mereka. Okey, tapi jenis-jenis parenting ataupun style kita mendidik anak-anak ni sebenarnya akan meninggalkan kesan kepada bagaimana cara anak kita berinteraksi dengan kita. Okey, dan even sebenarnya semakin kita dewasa, semakin kita matang dalam usaha kita membesarkan anak kita, even parenting style kita pun akan berubah. Cara kita berinteraksi dengan anak juga akan berubah. Okey, so ada 4 jenis style parenting yang saya nak kongsikan pada petang yang berbahagia ini. Sementara saya tunggu student, pukul 3 nanti saya ada student. Okay, so ada 4 jenis parenting. Yang pertama, parenting seperti guru. Okay, macam cikgu lah. Kita pendekkan cerita dia. Parenting style, dia macam cikgu. Okay, tapi kita tak kata cikgu-cikgu tak pandai parenting. Cuma saya namakan dia je sebagai macam cikgu. Okay, yang kedua adalah helikopter. Parents yang macam helikopter. Yang ketiga adalah parents yang jenis perhati. Perhati je budak ni kan. So yang ketiga adalah perhati, parents yang suka memerhati apa yang anak dia lakukan. Dan yang keempat adalah parents yang menggabungkan ketiga-tiga ciri tadi dalam style parenting dia setiap hari, bergantung kepada keperluan anak. Okay, so yang pertama yang saya kata parenting macam cikgu tadi, maksud di situ adalah ibu bapa ni bila dia dengan anak, dia mengambil pendekatan memberikan arahan dan memberikan soalan. Buat exam, dia bagi arahan dekat anak dia. Kalau dia tak bagi arahan, dia akan tanya anak dia tahu ke tak. Contohnya seorang anak yang contohnya seorang ibu nak suruh anak dia pakai seluar. So dia tak tunggu dulu, dia tak cek anak dia tahu ke tak. Pakai seluar, cepat tarik, tarik getah tu, buka getah, masukkan kaki, masuk nak masuk apa lepas ni, masuk apa lepas ni. So dia memberikan direction. So sentiasa memberikan direction, dia sentiasa memberikan arahan, dan dia sentiasa bertanya. Kalau contohnya ada anak-anak yang speech delay kan, ni apa? Ni apa? Dia bagi exam ke anak dia, test. Tahu tak anak dia tahu ke tak? Dan bila anak tidak respon, ni apa? Contohnya dia tunjuk water bottle ni kan. Ni apa? Nak minum kan? Apa ni? Sebut dulu baru mama bagi. So anak tu diberikan test. Ibu ataupun ayah tu suka test anak tu. Dia tahu ke tak? Bila anak tak respon, ibu bapa tadi akan assume anak tadi tak tahu. Okay? Sebenarnya style parenting begini adalah style parenting yang biasa kita jumpa. Even kita pun masa kecil-kecil, parents kita pun ada gunakan cara-cara tersebut. Tapi bila style parenting yang very directive ni, yang banyak sangat memberikan arahan kepada anak, banyak sangat memberikan
soalan-soalan untuk anak jawab, trivia question, anak saya tahu ke tak, test anak tu. Sebenarnya benda-benda macam tu akan buat anak-anak lebih withdraw kadang-kadang. Okay? Bila kita selalu kerap sangat menggunakan style begitu kepada anak kita, asyik beri arahan, tidak memberikan peluang untuk anak berfikir, walaupun anak kecil, kita tak observe apa yang anak kita mahu lakukan. Contohnya anak kita pegang kereta. Pegang kereta, lepas tu kita terus je bagi arahan. Dia tak sempat lagi nak buat apa pegang kereta tu. Kita dah bagi arahan. Tolak kat sini. Ni ada kapet ni ada jalan raya. Tolak. Kita dah beri arahan pada anak kita sebelum anak kita boleh berfikir apa yang dia nak buat dengan kereta tersebut. Okay? Kita kena ingat satu benda. Interaksi. Untuk anak-anak berinteraction, anak-anak perlu ada keinginan untuk berkomunikasi. So siapa yang ada buku tajuk 5 ni kan, boleh review dekat muka surat. Tapi dah adalah sebentar tak apa, saya cerita muka surat muka surat 58. Kita ada target 3, rangsangan sosial dan komunikasi. Dekat 10 komponen asas sosial komunikasi yang OT-OT biasa tengok tu, ada satu ni kita panggil komunikasi dengan niat. Komunikasi dengan niat. Dia sendiri nak berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau setiap masa dan perbuatan yang anak kita lakukan tu, kita memberikan arahan kepada anak, tanpa memerlukan anak tu untuk berfikir, okay, maka anak tak akan berinteraksi dengan kita. Instead, dia akan tunggu arahan kita. So nanti sampai satu waktu kita question, Puan, cikgu, anak saya ni kalau tak suruh tak buat. Sebab kita dah biasa memberikan arahan kepada anak. Okay? So, kita kena cuba kurangkan memberikan arahan kepada anak. Kita kena cuba biarkan anak kita fikir dan anak kita decide apa yang mereka perlu lakukan. Okay? Alright. So, tanya soalan. Bila anak tak tahu, not necessarily kita kena sentiasa tanya soalan kepada anak. Ni apa? Contohnya anak kita lambat bercakap kan. Apa ni? Semalam dah sebut dah bola. Apa dia? Bola. So, kita suruh anak kita jawab soalan kita. Instead of begitu, kita cuba observe apa yang anak kita nak lakukan dengan bola tersebut. Asal nak pegang barang je, apa tu nama dia yang awak pegang. Asal nak pegang, contohnya nak pegang handphone, pegang apa tu. Tanya soalan banyak-banyak kali. So kita cuba kurangkan direction ataupun directive punya style ni dengan anak kita. Boleh dibuat, tapi perlu berada dalam keadaan yang bersesuaian supaya ianya tidak mengganggu proses anak untuk belajar berinteraksi dengan kita, especially anak-anak yang special needs. Even anak as kecil as umur 3 ataupun 4 tahun. Okay? Alright, dan seterusnya yang kedua, kita ada helicopter parenting. Helicopter parent ni kita biasalah, saya dalam bengkel saya yang sebelum ni pun saya pernah cerita tentang helicopter parent. Helicopter parents ini, dia akan sentiasa nak buatkan benda untuk anak dia. Even dia mainkan untuk anak dia. Contohnya, dia beli, katalah dia beli kereta ni kan. Kereta ni dia belikan untuk anak dia. Oh, jom mama ada beli kereta. Vroom, tengok ni, wah hebatnya. Dia main. Dia yang excited. Dia tak memberikan peluang untuk anak tu yang explore. Dia tak kata, okey nah, ambil kereta ni, jom buat. Jom kita main kereta. Dia tak bagi kereta dekat anak dia dan dia tak tengok macam mana cara anak dia main. Instead, dia sibuk tunjuk dekat anak dia macam mana cara nak main. Dia sibuk gunakan bahasa gaya dan ekspresi yang paling menarik yang diharap boleh menarik minat anak dia. Tapi, at the end of the day, apa yang berlaku adalah anak hanya tertarik kepada dia sahaja. So, interaksi tetap tidak berlaku. Okay? So, kita kena man-man lah di situ kan. Bila kita nak entertain anak kita, kita kena agak-agak cukup ke tak apa yang kita bagi, ataupun adakah kita berikan tu terlebih sehingga menyebabkan anak kita tak perlu berinteraksi dengan kita. Okay, sebab target kita, especially dengan anak-anak yang sedang dalam proses untuk mengembangkan bahasanya, untuk anak-anak yang ada speech delay kan. So target kita adalah kita nak anak tu berinteraksi dengan kita. First thing first yang biasa kami buat dekat sini dalam sesi terapi pun, kalau kita tengok ibu bapa tu tak pandai, bukanlah tak pandai, cara ibu bapa tu berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak tu, style tu tak cukup kena, kita memang akan suggest apa yang parents perlu lakukan pada anak-anak supaya anak tadi hendak ada keinginan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan ibu bapa. Buatkan untuk anak ni, helikopter tadi kan, dia suka buatkan barang jatuh, jatuh, jom mama ambilkan. Tak reti pakai seluar, anak tu tengah baru nak start cuba. You want to wear your trousers, let mama do it for you.
everything mama do it for you. So at the end of the day, anak tadi tak belajar skill yang mencukupi. You have to remember, saya banyak kali cerita, kemahiran pengurusan diri, kemahiran kanak-kanak untuk menyelesaikan masalah tubuh badannya dulu, pakai baju, berus gigi, pakai seluar, buka seluar, pergi toilet, pakai toilet, cuci, sabun. Semua tu adalah kemahiran yang sangat essential, kemahiran yang sangat-sangat penting bagi membolehkan seseorang kanak-kanak untuk tahu kekuatan dirinya dan ada self-esteem ataupun motivasi diri yang sangat tinggi dan ada emosi yang baik. Kita kena ingat, untuk kanak-kanak berinteraksi, anak-anak perlu ada kemahiran mengawal emosi dan menguruskan emosinya dengan baik. Tapi kalau kanak-kanak tadi tidak dibenarkan untuk belajar menguruskan dirinya sendiri, menguruskan masalahnya sendiri, maka kanak-kanak tidak dapat belajar menguruskan emosi yang sebenarnya sangat penting untuk memastikan mereka boleh berinteraksi dengan sangat baik. Okey, yang ketiga, kita ada parents yang jenis perhati. Dia perhatikan anak dia. Dia pastikan anak dia dapat apa yang anak dia perlukan. Kemudian dia duduk tepi dan perhati. Contoh, biasa kita dapat tengok dekat ayah-ayah sikit lah. Contohnya kan, dia belikan anak dia permainan. Dia beli kat anak dia, tengok ni. Salah. Tengok ni. Wah, boleh pusing. So, dia letak kat anak dia. Dia pergi dekat tepi, dia ambil handphone ke surat khabar lah. Tak main handphone. Dia ambil surat khabar kan. Dia pun baca surat khabar dekat tepi sebelah tu. Dengan surat khabar saya. Dia baca surat khabar sebelah tu, dia tengok anak dia main. Wah, pandai. Pusing lagi. Bagus. Perhati. Okay? So, dia perhatikan je anak dia. So, at the end of the day, anak tadi dia akan belajar untuk berinteraksi dengan barang tu. Setiap kali anak tadi nak interaksi dengan ayah tadi ataupun mak tadi, mak tanya macam, mama tengah buat ni, kan dah bagi ni, buat je lah sendiri. Perhati anak dia boleh. Kalau anak tak boleh, dia pergi sekejap. Tak ada 3 hari ni ayah tolong. Nampak boleh tekan. Okay, sambung. Dia perhati. Dan ibu bapa yang jenis perhati ni juga, kadang-kadang mereka sibukkan anak. Sibukkan anak means dia akan hantar anak dia pergi sana, akan hantar anak dia pergi kelas ni, pergi kelas tu sampai jadual anak tu padat. Dia sibukkan anak dia, lepas tu dia perhati apa outcome kelas tu pada anak dia. Okay? Maka interaksi antara ibu tadi ataupun bapa tadi dengan anak ni, yang jenis parents jenis yang memerhatikan ni, limited, kurang. So bila interaksi dengan kita limited, macam mana kita nak expect anak tu akan mahu belajar daripada kita perkataan, mahu belajar ayat dan sebagainya. Okey, nanti dalam bengkel Sensko nanti, Sensory Based Social and Communication Program, kita ada bengkel pada 27 Julai ni di Melaka lah, kita buat di Melaka. Saya jemput sekali Puan Muizzah Muhammad. So Puan Muizzah akan buat satu tajuk yang bertajuk dari perkataan ke ayat. Macam mana kita nak trigger? So biasanya jumpa OT kan, OT akan buat bagi intervention untuk kanak-kanak yang ada speech delay. Kita akan bagi intervention sehingga anak tu ada attention, daya perhatian dia lebih fokus pada kita. Dan untuk anak ada 10 kemahiran asas komunikasi yang dalam buku Target 5 ni kan. Surat berapa tadi saya cakap? 58 tadi. Macam mana kita nak pastikan anak kita dapat 10 ni? Biasanya yang ini kita akan bagi masa buat aktiviti. So sebab tu kadang-kadang ada anak-anak yang speech delay datang jumpa terapis kan, datang jumpa terapis speech kata pergi jumpa OT. Jumpa OT suruh lompat dekat atas trampolin, suruh naik atas gym ball, suruh berguling, suruh crawling, suruh menyarap, suruh main puzzle, suruh pinch, sepit baju tu kan. Sepit baju je terapis bagi. Sepit baju, suruh panjat, suruh guling. Kenapa terapis suruh buat benda-benda macam tu? Sebab ada 10 kemahiran asas sosial komunikasi yang kanak-kanak boleh kuasai bila kanak-kanak buat aktiviti-aktiviti tersebut. Saya senaraikan, saya sebut Yang pertama, perhatian. Perhatian kanak-kanak pada aktiviti itu akan mempengaruhi kanak-kanak punya kemahiran interaksi. Sebab dan akibat. Perhatian bersama, joint attention. Eye contact, kontak mata, ketetapan objek, imitasi motor. Macam mana kanak-kanak imitate pergerakan kita. Bergiliran, macam mana kanak-kanak faham konsep bergiliran, sharing, bergila-gila. Teacher cakap, awak cakap. Teacher buat, awak buat. Okay? Komunikasi dengan niat tu saya cakap tadi. Kalau semua kita buatkan, macam mana anak kita nak ada keinginan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan kita? Okay? Komunikasi gerak tubuh, gesture. No, bye-bye, hai, salam. Dan vokalisasi. Tadi saya ada satu student speech delay. Dia dah mula vocalize lah. Setiap kali baru jatuh, So itu semua adalah tanda-tanda yang anak tu aware dengan persekitaran. Dan dia mahu kita faham yang dia sedang berkomunikasi dan ekspreskan apa yang dia sedang fikirkan. Okay, itulah interaksi
berinteraksi. Anak-anak boleh beritahu kita apa yang dia fikirkan dan apa yang dia mahu kita dan dia mahu kita tahu tentang dia. Okay, so bila kita beraktiviti dengan anak, so saya cerita pasal 15 minit masa setiap hari dengan anak kan. Bila kita berinteraksi dan beraktiviti dengan anak secara one-to-one, kita akan lebih kenal anak kita. Kita akan tahu, oh, apa kelebihan, apa kekurangan anak kita. Dan kita akan tahu anak kita ni jenis yang macam mana. Anak kita ni lebih prefer, lebih bagus kalau kita bagi dia direction, atau anak ni lebih bagus kalau kita bagi dia, kita helikopter sikit, ataupun anak ni lebih bagus kalau kita jenis yang perhatikan dia. Atau macam mana anak kita. Okay, insyaAllah dalam siri yang seterusnya saya akan ceritakan macam mana cara kanak-kanak bermain tu, cara anak kita, jenis anak kita bermain kan. Anak kita ni kita panggil pun dia buat tak tahu je, ataupun dia lagi suka main sorang-sorang. Kalau dia main sorang-sorang dia dah tak hiraukan orang lain. Okey, macam mana kita nak tahu jenis, cara, style anak kita bermain, dan macam mana kita sebagai parents nak cater benda tu supaya anak kita nak juga interact dengan kita. Okey, whatever it is, jangan lupakan 15 minit waktu anda bersama anak hari ni. Kalau hari ni tak dapat, besok buatlah 30 minit. Okay, buat Q15, kita panggil dia Q15, quality 15. Dan terima kasih bagi semua yang menonton. Bonda Baim, terima kasih bagi saya flower. Dan doakan saya boleh lebih kerap memberikan anda perkongsian secara live di Facebook. Okay, sebab saya tengah, kami di Gym Academy agak sibuk sikit kebelakangan ni. Okay, so terima kasih bagi yang menonton. Boleh share video ni, mungkin ada ramai lagi kawan-kawan yang boleh mendapatkan manfaat daripadanya. Ingat 4 styles parenting tadi, kita nak jadi yang mana? Sama ada kita nak jadi parents yang suka memberikan arahan, bagi soalan macam cikgu kat rumah, ataupun kita jenis helikopter, semua buatkan untuk anak. Even entertaining pun kita buatkan, entertainkan untuk anak kita. Ataupun kita jenis parents yang suka perhati, bagi perhati daripada tepi, komen sikit-sikit. Ataupun kita jenis parents yang tahu bila kita nak jadi parents yang directing, bila kita nak jadi parents yang helikopter, dan bila kita nak jadi parents yang jenis yang perhatikan anak. A good mixture of ketiga-tiga itu adalah sangat bagus untuk perkembangan anak kita. Baik, terima kasih bagi semua yang menonton dan yang mendengar. Saya harap jelas, sebab kami pun ada masalah sikit dengan internet kat Melaka ni ya. Particularly dekat tempat kami lah, dekat kawasan office kami. Okay, so terima kasih bagi yang menonton. Boleh share video ni kepada kawan-kawan. Thank you. Pesanan daripada penaja, 27 hari bulan 7 kami akan ada bengkel sensory based social and communication. Saya akan bersama dengan Puan Muizzah, speech therapist daripada Johor Bahru. Kita akan bincangkan tentang bagaimana kita nak stimulasi kemahiran sosial dan komunikasi kanak-kanak, termasuk saya akan kongsikan tentang 4 parenting style tadi, dan macam mana kita nak cater daripada 4 parenting style tu kepada cara anak bermain, apa tu perkembangan bermain, dan macam mana efek dia kepada kognitif, cara anak berfikir supaya anak boleh berinteraksi dengan kita. Dan apakah, macam mana kita nak tengok perkembangan otak, dan perkembangan otak kanak-kanak tu efek macam mana kanak-kanak behave dengan kita, sebab behavior, emosi akan mempengaruhi macam mana kita berinteraksi dengan anak pula. Dan saya ada buat 10 second challenge. Hari ni saya akan, minggu, dah seminggu dah 10 second challenge tu. 10 second challenge tu kita buat, setiap kali kita rasa nak marah anak, kita kira sampai 10 dulu. Saya parents, ada 4 anak, so kadang-kadang saya pun marah-marah anak juga. Biasalah, itu kita normal kan. Nanti saya update apa jadi, apa rumusan daripada 10 second challenge tu. So boleh buat macam tu. Kalau kau rasa macam asyik nak mengamuk je ke anak, kita kira sampai 10 dulu, tengok apa jadi selepas kita konsisten. Okay, so boleh jemput, join kita punya bengkel. Dan terima kasih bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi. Sorry kejap, apa dia? Nanti admin akan tinggalkan link untuk pendaftaran di komen. Okay, so terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.